Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, edisi Buletin Selatan 28 Oktober 2014. Sebanyak 2,000 tiket percuma akan disediakan untuk anak Johor bagi bersama-sama menyaksikan dan memberi sokongan kepada pasukan Johor Darul Takzim JDT pada perlawanan akhir Piala Malaysia 1 November ini. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, beliau berharap dengan sokongan yang diberikan, ia mampu membakar semangat kepada pasukan JDT untuk mengecapi kemenangan pada perlawanan bertemu pasukan Pahang di Stadium Nasional Bukit Jalil. Maklumat lanjut mengenai tiket percuma berkenaan boleh didapati menerusi laman Facebook Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin. 2,000 penyertaan terawal yang layak akan menerima satu tiket percuma. Sementara itu, Datuk Muhammad Khalid dalam kenyataan medianya menyeru agar semua penyokong sentiasa menjaga nama baik Johor dengan sentiasa mempamerkan sikap profesional. Katanya, beliau yakin dengan sikap profesional dan penuh semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh penyokong JDT selama ini telah menjadikan mereka sebagai penyokong bola sepak terbaik di Malaysia. Beliau turut mengucapkan selamat maju jaya kepada pasukan Pahang dan berharap dengan perlawanan akhir ini, ia akan merapatkan lagi hubungan antara negeri Johor dan Pahang. Sementara itu, mengulas mengenai kejayaan pasukan JDT mara ke perlawanan akhir Piala Malaysia, Datuk Muhammad Khalid mengucapkan terima kasih kepada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim kerana telah membawa pasukan bola sepak Johor ke satu tahap yang membanggakan. Beliau yang turut berkesempatan menyaksikan perlawanan pada malam Sabtu lepas di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus berkata, semangat serta komitmen Tunku Ismail telah memberi peluang kepada seluruh rakyat Johor untuk merasai kegembiraan ini. Tambah beliau, kejayaan pasukan JDT ini bukan sahaja berjaya menaikkan nama pasukan bola sepak negeri Johor, tetapi berjaya menyatukan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia UTM julung kalinya menjalinkan kerjasama dengan dua fakulti arkitek dari Thailand. Jalinan kerjasama tersebut mampu membuka peluang bukan sahaja di peringkat penyelidikan, malah turut meliputi pertukaran pelajar dan juga tenaga pengajar. Dua universiti Thailand yang terlibat ialah Fakulti Seni Bina, Universiti Teknologi Raja Manggala Tanyaburi RMUTT dan Fakulti Seni Bina Universiti Rangsit RSU. Tetapi dengan universiti daripada Thailand rasanya ini yang pertama yang kita buat. Jadi harapan kita in the future kita akan ada workshop ataupun collaborative workshop dengan universiti terutama daripada Thailand. Jadi ini kita punya asas kenapa ini berlaku. Nampak simple, tetapi ini adalah kita kata titik permulaan aktiviti kolaborasi dengan universiti di peringkat antarabangsa. Sebelum ini, fakulti tersebut telah menjalinkan kerjasama dengan negara antarabangsa lain seperti Australia dan Hong Kong dalam perkongsian pelbagai ilmu seni bina. Tambahnya, penganjuran bengkel dengan kerjasama semua ahli akademik dan pelajar menjadi medan untuk saling berkongsi pengetahuan mengenai seni bina dari perspektif mengekalkan warisan negara. Dr. Mahmud berkata demikian ketika ditemui media pada pameran dan bengkel kerjasama seni bina antarabangsa 2014 di UTM Skudai, Johor Bahru. Bengkel sehari itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Thailand dan Malaysia melalui pertukaran idea seni bina dan kebudayaan di bawah tema Deria Air, mencari ikon seni bina, Water Senses, Finding Iconic Architecture. Antara aktiviti yang dijalankan adalah kuliah umum, bengkel dan pameran reka bentuk kedua-dua negara. Seramai 27 pelajar tahun akhir dan 9 pensyarah pengiring dari dua universiti Thailand mengambil bahagian, manakala 30 pelajar tahun 3 Fakulti Alam Bina UTM turut terlibat dalam bengkel berkenaan. Polis Johor menahan 2,149 individu dalam 3,836 serbuan terhadap premis yang disyaki menjalankan aktiviti perjudian di negeri ini sejak Januari sehingga kini. Ketua Jabatan Siasatan Johor, Datuk Hasnan Hassan berkata, pihaknya juga merampas 4,805 buah mesin perjudian dan wang tunai berjumlah RM171,541 menerusi serbuan berkenaan. Beliau menerusi satu kenyataan berkata, daripada 2,149 individu itu, seramai 109 individu sudah dituduh di mahkamah.
Datuk Hasnan berkata bagi memastikan aktiviti perjudian tidak terus menjadi wabak di negeri ini, 97 premis yang disyaki menjalankan aktiviti terbabit turut dipotong bekalan elektrik bagi tempoh Januari hingga kini. Menurutnya, polis menyarankan orang ramai supaya tidak mengunjungi pusat hiburan keluarga yang menganjurkan aktiviti perjudian dan orang ramai dialukan menyalurkan sebarang maklumat berkaitan aktiviti berkenaan di talian 0722546777 atau 0722546648 serta laman Facebook Polis Johor. Golongan penyelidik diminta melakukan kajian secara mendalam mengenai sejarah Malaysia sebelum mengeluarkan dakwaan tidak berasas. Menurut Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Profesor Datuk Seri Mat Salleh Yaqpar, dakwaan seorang perwakilan Parti Gerakan dari Johor, Tan Lai Sun baru-baru ini bahawa semua rakyat Malaysia adalah pendatang kecuali orang asli dan pribumi di Sabah dan Sarawak adalah tidak benar. Kenyataan Tan itu jelas menunjukkan bahawa beliau tidak mempunyai pengetahuan mendalam terhadap sejarah Malaysia khususnya Nusantara iaitu negara Kepulauan Melayu yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Jelas Datuk Seri Mat Salleh pihaknya merancang untuk menganjurkan lebih banyak ceramah pada masa depan menyentuh mengenai asal-usul orang Melayu agar tiada lagi pihak mengeluarkan kenyataan yang salah dan mengelirukan sehingga boleh menggugat keharmonian antara kaum di negara ini. Sekian Amir Syah Maslan untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Salam takzim.